Rasulullah kata, bila orang kamu bercakap dengan orang Yahudi, dengar, jangan tolak, dan jangan terima. Yang Nabi kata, bila kamu bercakap dengan orang Yahudi, nampak tak? Dengar, jangan tolak, jangan terima. Pasal apa? Kita kena study, kaji dulu. Jangan tolak, mungkin betul jangan terima, mungkin salah. Nampak tak? Sayyidina Muhammadan wa darajatul a'la. Alhamdulillah wa salatan wa salaman ala habibina Sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Ya. Butanya Nabi Shu'aib dan Ishaq, begitu juga Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Buta mereka ni bukan buta dengan kerana penyakit lah, kerana menangis di atas takut kepada Allah, bukan menangis pasal lain. Macam Nabi Allah Yaqub tu, dia menangis kerana dia terlajak cakap. Bila abang-abang yang 10 orang main jumpa dia, ya anda tolonglah kami nak bawa Yusuf, nak bermain-main dengan kami. Sekali minta tak bagi, mai kali kedua minta tak bagi, mai kali ketiga minta. Nabi Yaqub kata apa? Aku takut kalau pecuai nanti dia dimakan serigala. Nampak? Tengok. Benda tak ada jangan duk cakap, biar ada. Nampak? Aku bimbang takut hangpa duk leka-leka tempat kebetulan tempat tu pula memang banyak serigala pun. Aku bimbang takut dia nanti diterkam serigala, betul Allah tak izin tu nampak? Tapi bukan jadi serigala lah. Nampak hilang betul tak mari, bawa pula baju berlumur darah. 10 beradik punya bodoh. Baju tu tak koyak. Dia pelumur darah kambing. Lumur darah kambing, buat main baju dengan darah-darah, main serah dekat bapak dia. Bapak usuk dimakan serigala. Nampak tak? Bapak dia balik baju tak koyak pun. Nampak tak? 10 beradik punya bodoh. Nampak tak? Nak tipu tak kerti nak tipu kan? Maka tu dia sedih tu. Mana dia sedih? Anak dia hidup mesti hilang. Pergi mana dia buat, apa dia buat kat budak. Pertama dia menangis kerana dia telah salah cakap. Kita menduga perkara yang tak ada. Apa-apa benda pun kita jangan bercakap benda yang tak ada. Selalu punya sangkaan yang baik. Selalu punya husnudzan, sangkaan yang baik dengan Allah. Jangan orang-orang macam belum jadi apa kita letak lah macam-macam. Jangan tu nanti kena apa, nanti kena apa. Itu tak betul lah. Pakai topi geledah, insya-Allah selamat. Sudah lah. Nampak? Jangan dia bercakap lah. Kalau hang jatuh pun tak pecah kepala. Pergi tambah yang tu. Tak betul Nampak tak? Tu dah. Pakai topi geledah, insya-Allah mudah-mudahan selamat. Hang nak tu. Cukup lah. Lebih tekuk pula dah. Kalau tu bisa selamat, kalau hang jatuh kena botol pun tak pecah kepala. Benda tak ada hang bercakap buat apa? Islam tak bagi buat begitu. Dalam bab akidah kita kena jaga. Nampak dah? Soal ni jangan kita bercakap. Itu dia lah. Itu yang salah. Jadi itu yang kata tadi ni berlaku. Jadi maknanya serabut lah. Jadi ayam mata tu terlalu banyak sangat, dia jadi serabut. Hanya bukan buta tapi berserabut air matanya jua, atau dikatakan kemudian dia baru selesai menyampaikan segala suruhan Tuhan. Maka tidak mengapa seperti fitnah Nabi Allah Daud dan lainnya. Dia fitnah tu memang kita dengar. Orang buat fitnah kata dia nak ambil isteri orang. Nabi Daud ni dia berkenan kat isteri panglima dia sendiri lah. Panglima dia sendiri dia nak ambil isteri tu, dia hantar panglima tu pergi perang. Supaya panglima tu mati, dia dapat ambil isteri ni. Ini fitnah. Tak betul. Kebetulan nak jadi cerita tu, kebetulan nak jadi cerita. Memang panglima itu dia ada satu, kita kata tadi ni, keupayaan memimpin tentera. Nabi Daud hantar dia pergi perang. Nampak tak? Tak cakap langsung, tidak ada keinginan untuk ambil isteri dia. Tiba-tiba berlakulah kematian. Mana panglima tu tak panjang umur, maka jadilah isteri dia janda. Nampak? Jadi Nabi Daud pun kahwinlah
kahwin dengan janda. Dia bukan nak buat apa, nak tolong perempuan tu janda. Macam Nabi kita lah. Nampak tak? Ya. Yang kata tadi ini antaranya Hindun Ummu Salamah. Hindun Ummu Salamah, dia sebelum berhijrah, suami dia hijrah dulu. Abu Salamah, suami dia. Itu panggil Hindun Ummu Salamah. Nampak? Suami dia hijrah dulu. Pak mentua, mak mentua tak bagi dia hijrah. Duduk di Mekah. Nampak tak? Dah lama begitu dia duduk menangis tak tahan, nak pergi hijrah juga. Dia bukan pasal nak ikut suami, dia nak hijrah atas perintah Allah bersama Rasulullah. Niat dia bersih. Nah. Jadi maka tu akhir-akhir kata tadi, kedua mak mentua dia kata, hang nak pipi lah, tapi kami tak nak buat apa, hang tak bagi binatang apa, hang berjalan kaki seorang-seorang. Bayang tengoklah kalau sekarang 463 km tau ke, daripada Mekah nak pergi Madinah. Nah. Masa tu bukan ada jalan raya. Bukit bukau ni nak kena randuk habis semua. Maka berjalan seorang-seorang. Seorang-seorang dia lah bawa bekal, bawa berjalan. Hindun Ummu Salamah. Nampak? Dia sampai di Madinah, dia cari Nabi. Dia tak cari suami dia. Nampak? Pasal hijrah dia kena Allah. Bukan pasal nak ikut suami. Nampak? Itulah. Rasulullah bagi kita kata suami kamu syahid, gugur syahid. Nampak? Itulah. Kemudian Nabi tengok lama, dia ada 3 orang anak. 3 orang anak. Rasulullah pun kesian. Rasulullah masuk Mina. Nampak tak? Dia tak mau. Dia tolak. Dia kata tak usah lah, tak payah. Tidak nak. Rasulullah masuk kali kedua Mina. Tak mau ya. Nampak? Dia tak mau tu kepada siapa? Nanti orang dikatakan Nabi. Nampak tak? Itu dia lah. Mati-mati lagi, dia pakai ambil janda orang tu. Nak elak tu lah, nak jaga martabat Nabi tu. Maka tu dia tolak. Tu bukan dia tak mau kata Nabi. Nabi siapa tak mau, tapi nak jaga muruah Rasulullah tu. Nampak tak? Supaya orang tidak kecam. Nabi kata tengok, mati-mati suami dia, Rasulullah pegang pulun. Hindun Ummu Salamah tu pula cukup jelita, cantik, antara isteri Nabi yang tercantik dia tu. Tidak. Lagi-lagi orang dia kata cantik perempuan. Nampak? Maka tu 2 kali dia tolak. Ya, setelah 3 tahun baru dia terima pinangan. 3 tahun dia duduk di Madinah baru dia terima pinangan Nabi. Nampak? Jadi itu Hindun Ummu Salamah. Hebat. Itu dia. Nanti kena tahu sikit tu, kita baca riwayat sirah ni tadi. Ini semuanya untuk menjana kita punya kesempurnaan jiwa dan ketinggian akal kita. Nampak ya? Itu pentingnya. Dia panggil sirah. Sirah, dia panggil sirah. Dia tak panggil tarikh, dia tak panggil sejarah, dia panggil sirah. Sebab dia sampai ke dalam. Itu kita panggil sirah ya. Baik. Maka tidak mengapa sabdi fitnah Nabi Daud, maka jangan kita ikut setengah jahalah orang jahil daripada ahli tawarikh, dan jangan i'tikad kita seperti kata kerana membawa kepada kejahatan yang tiada haruh pada syarak, membawa kepada celah pada agama. Habis faedah. Tiap-tiap anbiya yang disebut oleh Al-Quran sekaliannya itu rasul, melainkan Khidir dan Uzair. 2 orang ni walaupun disebut dalam Quran, dia bukan rasul, dia bukan nabi. Khidir, Nabi Al-Khidir adalah nabi, Nabi Uzair nabi, mengikut dalil yang kuat, dalil yang autentik bahawa kedua-dua nabi ni, kedua-dua orang ni adalah nabi. Ya, Luqman tak? Luqman bukan nabi. Ya, dan segala anbiya daripada anak Sam dan anak Nabi Nuh. Ham dan Yafid tak masuk. Nabi Nuh ada 3 anak lelaki yang sempat ikut dia, yang beriman dengan dia lah. Lagi 2 murtad, seorang perempuan, seorang lelaki. Yang lelaki itu Kan'an, perempuan seorang, Kan'an seorang. Dua-dua tak ikut Nabi Nuh. Mereka sama dengan ibu dia, dengan mak mereka tenggelam, mati. 3 yang hidup, Sam, Ham, Yafis. Tapi yang jadi Nabi, anak-anak Sam ni jadi. Anak Sam, anak Ham dengan Yafid tak jadi Nabi. Maka itu dia kata jadi, dan adapun Ham dan Yafid, anak bagi keduanya, tiada jadi Nabi sekali-kali. Nampak? Dan segala anbiya yang kemudian daripada Ibrahim itu, iaitu daripada anak cucu Ibrahim. Dia panggil asbat. Asbat, dia panggil keturunan Nabi Ibrahim datang jadi Nabi. Banyak keturunan di Nabi ya. Itu dia. Dan yang bukan daripada anak Ibrahim, yang bukan keturunan Ibrahim ada 8 orang.
Mereka ni bukan daripada Nabi Ibrahim dah. Tak ada kena-mengena, bukan Nabi Jalok Nabi Ibrahim, iaitu Adam, Nabi Allah Syis alaihissalam, Idris, Nabi Nuh, Hud, Saleh, Lut dan Yunus. Mereka ni bukan ada kena-mengena Nabi Ibrahim lah, dia pasti silah lain, Jalok lain. Dan sekalian Anbiya itu daripada anak Yakub. Anak Yakub 12 orang. Yang jadi nabi, seorang rasul, dua-dua nabi tapi seorang jadi rasul. Bunyamin dengan Yusuf, satu ibu. Rakhil dengan Liana ada 2 anak, Rakhil ada 10, jadi 12 anak Nabi Yakub. Jadi Nabi Yusuf dengan Bunyamin, satu ibu. Ibu dia nama Liana. Itu dia. Dua-dua jadi nabi, seorang rasul, seorang nabi, seorang rasul. Tapi ada ulama kata Bunyamin pun rasul, masuk dalam 313. Itu dia kata, tapi tak kuatlah dalil dia. Dan yang bukan daripada anak Ibrahim 8 orang. Dan sekalian Anbiya daripada anak Yakub melainkan 20 orang jua yang bukan keturunan Nabi Yakub. Mereka ini bukan Bani Israel. Bukan Bani Israel. Siapa daripada 20 ni? Adam, Syis, Idris, Nuh, Lut, Saleh, Ibrahim, Hud, Shu'aib, Ismail, Ishaq dan Yakub, dan Ayub dan Yunus dan Khidir. Nampak tak? Itu dia, ya. Dan 4 orang ada mereka itu. Kemudian daripada Nabi Isa, 3 orang daripada mereka itu sebut di dalam surah Yasin. Lepas Nabi Isa ada lagi Nabi, tapi bukan Rasul. 3 orang disebut Rasul. Dia ni tidak disebut sebagai Rasul lah, tapi dia panggil Rasul, 3 orang. Lepas Nabi Isa ada lagi 3 orang, ada sebut dalam surah Yasin, tapi tak sebut nama lah. Tak sebut nama, tak sebut nama. Dia mari seru kepada masyarakat Antakiyah, nama tempat tu Antakiyah, di Mesir. Dia mari seru tempat tu. Jadi penduduk situ nama menentang mereka lah. Itu dia lah. Dan 4 orang mereka itu, kemudian 3 orang daripada mereka sebut dalam surah Yasin pada ayat wadrib lahum mathalah, sampai ashabul qaryah, hingga akhir ayat. Khalid bin Sinan. Khalid bin Sinan. Khalid bin Sinan ni kita tak pernah dengar lagi dah depa ni, Khalid bin Sinan. Depa ni, Khalid bin Sinan ni dia sambut hari beranak Nabi. Nabi lahir dia sambut. Dia ni satu nabi. Bukan rasul, satu nabi. Nampak tak? Ada sebut Khalid bin Sinan. Dia hidup awal sebelum Rasulullah. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, dia wujud di situ. Nama dia Khalid bin Sinan. Memang tak dibantah semua ulama berdasar kepada hadis Nabi. Khalid bin Sinan Al-Abbas alaihissalam, dia punya nasab keturunan dia. Khalid bin Sinan ni, Khalid bin Sinan Khalid bin Sinan bin Ghais bin Abbas. Dia ni adalah satu orang yang hidup antara abad 1 Masihi sampai kepada zaman Rasulullah. Banyak riwayat lah, dia ni seorang Nabi. Tapi dia seruan dia tadi tidak diterima. Sebab tu Nabi dia kata zaka nabiyyun dhayyi'atu qaumu. Nabi kata di mana dia ni seorang rasul tapi kaum dia sendiri mengabaikan dia. Kaum dia tak ikut. Khalid bin Sinan, salah seorang daripada Nabi yang tak sebut dalam Quran. Faham? Baik. Lagi nya kata musannif, habis. Dan 4 orang daripada Anbiya hidup lagi, 2 di langit, Idris dan Isa, dan 2 di bumi, Khidir dan Ilyas. Nabi Allah Ilyas, ada kata Ilyas, ada kata Ilyas. Di bumi 2, di langit 2. Ini mengikut akidah Sunnah wal Jamaah, tapi dia sebagai dia banyak dalil khilaf di kalangan ulama-ulama hadis. Kemudian bahasa para Anbiya. Anbiya ni bahasa dia tak sampai. Mula Anbiya tu ada 3 lughah, daripada 3 bahasa. 3 bahasa tu. Pertama bahasa Arab, kedua bahasa Suryani, Aramik,
Ketiga, bahasa Ibrani, Hebrew. 3 bahasa. Pertama bahasa Arab, kedua bahasa Suryani, ketiga bahasa Ibrani. Dan bahasa Ibrani itu bahasa segala anbiya. Semua anbiya boleh bercakap bahasa Ibrani daripada anak Yakub, keturunan Nabi Yakub, Israel. Bani Israel tu Yakub lah. Ya, saya pernah sebut dah, Yakub ni Bani Israel. Israel tu makna kita orang berjalan malam. Jalan malam. Kita panggil Israel. Orang duduk jalan malam tu panggil Israel lah. Nampak tak? Tu nak. Tu dia. Dan bahasa Surani itu bahasa 5 orang Nabi. Ya, Surani ada 5 orang Nabi, iaitu Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Lut dan Yunus. Bahasa Arab tu bahasa 12 orang Nabi. 12 orang Nabi cakap Arab. Ya, Adam, Shu'aib, Hud, Saleh, Ismail, Syith, Khidir. 3 orang sebut dalam surah Yasin, iaitu Syam'un, Samuel dan Hazqil, ada sebut nama dia. Ini pun tak kuat dalil. Dan Khalid ibnu Sinan dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasa Arab. Boleh? Dan bermula kaul yang mu'tamad bahawa Nabi itu tertentu dengan manusia juga, tiada daripada jin. Jin tak boleh jadi Nabi. Tak boleh jadi. Bermula kaul yang kata tadi, dan adalah bilangan anbiya pada kaul yang sahih, tiada seorang mengetahui akan dia, yakni akan bilangan dia. Maka iaitu terlebih aula daripada kaul yang menghinggakan dia barangkali masuk dan bukan Nabi atau keluar daripada Nabi jika dihinggakan dengan bilangan yang tertentu. Yang kita duduk dengar lazim 124,000 Nabi, ya. Tapi yang paling baik sekali kita jangan tetapkan. Ya, Allah saja yang mengetahui bilangannya dan Allah sendirilah yang melantik mereka. Cukup punya tu. Tak payah kita spesifikkan, khususkan 124,000, tak payah. Pokok kita cukup, mungkin lebih, nampak. Ya, itu tak kena. Makanya sebaik-baiknya kita jangan hadkan bilangan Nabi-Nabi yang Rasulullah lantik. Ya, tetapi adalah setengah daripada riwayat yang dhaif. Menghinggakan iaitu sakti 204,000. Nampak tak? Sakti 100, 200,000, 4,000 lah. 124. 100 sakti 2 laksa 4,000. Sama dengan 124,000 lah. Nampak? Sakti 2 laksa tu 120,000. 2 laksa 20. 1 laksa 10. Nampak apa laksa makan? Itu bahasa lama, bahasa Sanskrit yang dipakai dalam bahasa Melayu. Sanskrit. Laksa tu bahasa Sanskrit, bahasa Hindu tua, ya. Yang dimelayukan. Jadi kita pakai, makna kata sakti sama ada 100, nampak tak? 2 laksa tu maknanya 20,000, 4,000 tambah 124. Nampak tak? Ya. Dan yang jadi rasul daripada mereka itu 313 orang, dan satu riwayat 314 orang, dan pada satu riwayat 315 orang. Tetapi 2 riwayat yang akhir ini dhaif. Dan kata Ka'bul Ahbar, Ka'bul Ahbar ni seorang ulama yang asalnya adalah pendeta Yahudi. Dia masuk Islam. Dia ada bawa banyak kisah-kisah, cerita-cerita, berita-berita yang kita boleh dengar tu, banyak dia bawa lah. Ka'bul Ahbar, ya. Ka'bul Ahbar, Wahab bin Munabbih. Dia ni antara orang-orang asalnya orang pendeta-pendeta Yahudi, tapi dia masuk Islam, dia jadi umat muslimin yang kuat. Dia lah bawa masuk berbagai-bagai lagi, ya, ilmu. Sebab dalam Yahudi ada dalam Yahudi itu ada 24,000 fan ilmu dalam bangsa Yahudi, ya. Dia ada 24,000 fan ilmu ni, bab punya banyak, nampak? Itu dia kata tadi. Sebab tu banyak berita tentang Rasulullah kata, bila orang kamu bercakap dengan orang Yahudi, dengar, jangan tolak dan jangan terima. Yang Nabi kata, bila kamu bercakap dengan orang Yahudi, nampak tak? Dengar, jangan tolak, jangan terima. Pasal apa? Kita kena study, kaji dulu. Jangan tolak, mungkin betul, jangan terima, mungkin salah. Nampak tak? Tapi hendaklah kamu buat satu tibian, kajian. Kita ada dalil, kita ada sunnah, kita ada Al-Quran, dan kita ada akal yang
yang terus kita boleh buat kajian. Itu penting tadi, jangan terima terus. Sebab dia punya ilmu banyak, 24,000 fan ilmu. Mana ada begitu punya luas ilmu depa, ya. Sebab rasul-rasul 18 orang rasul daripada 25 tu Bani Israel. 18 rasul daripada 25 Bani Israel. Nampak? 5 Arab. Nampak tak? 18 5. Baru 23. 2 orang dikecuali, Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Idris, kecuali. Nampak tak? Depa ni nak kata Yahudi tak boleh, nak kata Arab pun tak boleh. Nampak tak? Sebab depa adalah punca sumber, daripada depa dah turun mari dah jalur Arab dan Israel. Nampak tak? Tu faham dia begitu. Jadi makanya disebut sebagai bermula Anbiya itu 2,000 dan 200,000. Nampak tak? Ya, 2,000. Mak dia kata 20,000 lah. Nah. Dan 200,000 ke belakang. Mak dia kata 220,000. Bukan 124. Tapi tak perlu. Benda ni kita tak perlu. Tak jadi masalah akidah. Kita tak tahu pun tak usah akidah, dan dia tak masuk dalam senarai akidah yang kena diiktikadkan. Nampak tak? Dia hanya sebagai sumber maklumat saja, sebagai tambahan ilmu, fardu kifayah, bukan fardu ain. Boleh faham ya? Dan perkataan Muqatil, seorang ulama lagi, ulama tafsir, segala anbiya itu 1,000 dan 400,000 dan 24,000, iaitu 14 kati 2 laksa 4,000. Itu dia. Biar pilih lah. Maksud fikir apa sangat lah. Itu kitab lama, bahasa lama. Tu dia. Kalau ada papan hitam boleh saya tulis. Macam mana dia? Maka wajib kita percayakan dengan mereka itu atas jalan ijmal, bukan tafsir. Secara ijmal sajalah, global sajalah lah. Tak payah kita ada tafsirkan halus-halus, tak payah ya. Jadi katanya faedah, kita habiskan sikit. Wajib atas kita mengetahui atas jalan tafsir akan anbiya yang tersebut dalam Quran itu 25, dan wajib kita ajarkan isteri kita dan anak kita dan hamba kita dan khadam kita supaya percaya oleh mereka itu akan sekalian anbiya yang tersebut itu, dan jangan kita sangkakan yang wajib kita percaya itu Nabi Muhammad jua. Tiada yang lainnya kena percaya akan sekalian anbiya itu, sama ada yang disebut dalam Quran atau tiada. Wajib atas tiap-tiap mukallaf kena beriman, tetapi setengahnya wajib percaya atas jalan ijmal, setengahnya atas jalan tafsir. Maka yang tersebut dalam Quran itu wajib mengetahui atas jalan tafsir. Di mana Quran sebut 25 tu, kita kena menguasai ilmu secara terperinci, detail ya, tafsir. Ya, yang mana Tuhan tak sebut secara ijmal, ambil rambang sudahlah. Yang kita tak dengar tu kita rambangkanlah. Macam Nabi Uzair tu, kita tak tahu sangat pun tak apalah. Ya, Nabi Allah Daniel kita tak tahu tak apalah ya. Irzqil yang bagi hidup 7 hati orang. Nabi Isa bagi hidup 4 orang ya. Irzqil bagi hidup 7 hati orang dengan izin Allah. Tapi yang tu orang Kristian tak faham. Dia pangkat Isa jadi Tuhan pasal hanya bagi hidup 4 orang. Nampak saya kata kat depa. Nampak, cuba buka dalam apa punya Revelation, dalam apa punya kitab New Testament. Ada mention, ada sebut Nabi Allah Izzqil AS, dia menghidupkan 7 hati orang pasal apa? Apa tangkat jadi Tuhan. Sengak tak kata apa. Mana mereka pun tak baca kitab mereka. Nampak? Mereka pakai mengikut semua ya. Tu dia. Tu ada sebut dalam kitab lepas ni. Ada yang sedang dia kata ya ke? Boleh hamba chapter mana apa? Saya beritahu dia. Buka Revelation lah, kita apa New Testament chapter Revelation. Buka, tengok dalam tu baca. Aku tak ingat ayat berapa lah. Ya, tapi dalam tu ada sebut Nabi Allah Ezekiel. Ezekiel ni dia menghidupkan 7 hati orang yang dah mati. Nampak tak? Apa siapa hamba tak angkat diri Nabi? Angkat diri Tuhan tu ya. Dia besar pada Isa lagi. Nampak tak? Tang tu dia tak nampak kan? Tu gelap daripada diri. Jadi yang tu kata sesat. Dia sesat pasal tu. Sebab dia tak boleh pilih, dia tak tahu nak ambil, tak tahu nak pilih yang mana betul. Makanya kata tadi ini, maka yang tertentu dalam Quran wajib mengetahui tafsir, dan makna mengetahui atas jalan tafsir itu kita ketahui akan mereka itu jikalau pada faham sekalipun dengan sekira-kira jikalau disebut oleh orang yang hadapan kita akan tiap-tiap seorang daripada mereka itu, saya kita ketahui bahawasanya ia Rasul. Tiada jadi syarat pada sah iman bahawa kita hafal dalam hati kita akan segala nama mereka. Kita tak hafal tak apa, tapi orang tanya boleh hafal. Orang tanya tadi kita, orang tanya tadi
Hud. Siapa Nabi Allah Hud? Nampak tak? Dia kata yang buat Hud tu lah di dapur. Kacau lah. Kalau betul ikut lah kita lah. Makna kita orang ni tak faham. Nabi Allah Hud ni adalah satu rasul yang Allah utus kepada golongan satu golongan di zaman Nabi Allah, sama dengan satu zaman dengan Nabi Allah Ibrahim, dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Golongan Ad. Ad. Nabi Saleh Hud, Nabi Allah Saleh dengan Samud, dia dengan Ad dengan Samud. Ad tu adalah satu kumpulan umat yang diutus Nabi Allah Hud kepada mereka. Kena faham dulu tu. Jadilah cakap tu pun jadilah. Nampak tak? Menuntut. Ya, tu kata. Itu je kan. Cakap tu lah kot. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada nama-nama para rasul tersebut dalam Quran. Kita akan bawa ni kemudian lah. InsyaAllah. Aku qauli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum akhirul kalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.